Okey, sempena penganjuran Karnival Liga Sukan Unity Kebangsaan tahun ini, kami mengalu-alukan kehadiran Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam untuk mengulas lebih lanjut dan mengupas lagi mendalamlah mengenai edisi kali ini. Selamat datang Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Faris. Ya, Alhamdulillah. Datuk Seri, kita pakai merah hari ini. Rasa-rasa Liverpool ke Man U? Aduh. Oh, malam ni. Saja perangkap. Saya Arsenal. Arsenal. Okey, merah juga. Boleh, merah boleh, juga. boleh. Kan? Betul. Okey tu, saya difahamkan untuk karnival kali ini, peringkat kebangsaan kali ini mendapat penyertaan yang memberangsangkan. Kalau keseluruhan 23,000 pun ada juga nombor tu. Boleh Datuk Seri kongsikan latar belakang Liga Sukan Unity yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara ini? Ya, edisi tahun 2024 merupakan edisi yang ketiga. Okey. Yang kita telah mulakan pada tahun 2022 dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan beberapa lagi persatuan-persatuan sukan lah, seperti FAM, Persatuan Badminton Malaysia dan sebagainya. Jadi format Liga Sukan Unity ini dibuat di peringkat negeri dan akhirnya sebagai kemuncak dibuat di peringkat kebangsaan. Jadi pada tahun ini kami amat teruja dengan bilangan penyertaan. Dari segi pasukan pun melebihi 2,200 pasukan telah menyertai di semua siri di negeri-negeri dan juga bilangan peserta pun mencapai sehingga 23,000 orang. Dan ini satu yang amat membanggakan dan menunjukkan bahawa sukan boleh dijadikan apa yang dikatakan sebagai tapak integrasi di kalangan masyarakat berbagai kaum, dan sukan boleh dijadikan tempat permulaan untuk masyarakat pelbagai kaum dan etnik, juga bangsa dan agama untuk saling kenal mengenali dalam proses untuk memasuki pertandingan, berlatih dan juga untuk mencapai kejayaan. Okay. Jadi itu yang kita cuba ketengahkan dari Liga Sukan Unity ini. Jadi dengan pencapaian yang begitu membanggakan, kita akan teruskan lagi di masa yang akan datang. Mungkin kita akan mensasarkan lebih ramai dan lebih banyak penyertaan di masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Okey, Datuk Seri, sikit lagi Datuk Seri, pandangan Datuk Seri bagaimana Karnival Liga Sukan Unity ini dapat jadi elemen untuk kuat dalam mencapai moment of unity itu sendiri. Ya, sukan ni sifat dia agak istimewa kerana apabila kita bersukan, terutamanya dalam sukan yang bersifat berpasukan ini, kita lupa tentang individualism. Yes. Kita lupa tentang diri kita, kan. Perbezaan kita tu kita lupa. Kita hanya mencari kekuatan antara kita untuk mencapai matlamat yang sama. Jadi sama ada kita bermain di dalam sukan itu ataupun kita menyokong pasukan itu, matlamat kita sama. Penyokong di luar pun, di luar padang pun matlamatnya sama. Tak kira mereka orang muda ke, generasi dewasa ke, daripada pelbagai etnik ke, golongan profesional ke, sama. Kalau mereka menyanyikan lagu untuk menaikkan semangat pasukan mereka, mereka nyanyi lagu yang sama. Mereka bersorak, mereka kecewa secara bersama. Itu juga dengan yang bermain di dalam padang. Mereka lupa tentang perbezaan, kekurangan. Mereka hanya mencari kekuatan masing-masing. Jadi itulah cantiknya sukan ini untuk create moment of unity. Dan juga sukan ini juga daripada situlah dia sebenarnya mencetuskan apa yang berlaku selepas sukan itu berakhir dan berlangsung. Mereka akan terus pergi minum, pergi berkawan. Kalau yang minat bidang lain seperti hiking, yang minat motor besar, mereka akan sambung hubungan baik yang tercetus semasa momen-momen of unity, semasa menyertai sukan itu berlangsung. Jadi ini keunikan sukan sebagai apa yang kita katakan sebagai tapak integrasi, dan situlah juga banyak berlakunya orang kata ice breaking, di mana kita tak pernah bertegur sapa, tak pernah duduk bersebelahan, tak pernah berkongsi mungkin minuman, tak pernah tolong-menolong dan sebagainya. Di situlah berlakunya ice breaking di kalangan pelbagai kaum dan sebagainya. Lepas tu jadi best friend pula. Lepas tu menjadi best friend dan sebagainya. Ada yang jadi jodoh. WhatsApp. Jadi jodoh.
tak mustahil. Setuju, Dan setuju. kita pun dah banyak lihat contoh-contoh yang begitu bermula berputik di stadium dan sebagainya. Betul. Okey tu, bercerita tentang Unity dan sebagainya, untuk perancangan kementerian sendiri untuk bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan bagi bakat baru yang dikenal pasti berpotensi untuk mewakili negara mungkin. Ya, saya pasti dalam 23,000 yang telah menyertai itu mesti ada permata-permata yang boleh dicungkil. Dan inilah yang kita akan gunakan juga. Walaupun objektif utama Liga Sukan Unity ini adalah berkisar kepada perpaduan di kalangan masyarakat, tetapi tidak boleh dinafikan di dalam aktivis sukan itu akan terselah bakat-bakat muda, bakat-bakat kecil yang boleh digilap dan digarap. Jadi di masa-masa yang akan datang kita akan menjemput pihak-pihak yang berkenaan, khususnya pihak-pihak yang bertanggungjawab mencukil bakat-bakat ini untuk sama-sama turut serta dan membuat pemerhatian, dan mungkin daripada situ boleh memilih mana-mana yang boleh diketengahkan sebagai jago-jago sukan di masa yang akan datang. Okey, daripada segi kelebihan Karnival Liga Sukan Unity ni berbanding karnival-karnival lain, macam mana pula Datuk Seri? Pertamanya matlamat dia tu. Falsafah di sebalik Liga Sukan Unity ini adalah perpaduan di kalangan masyarakat. Ice breaking di kalangan masyarakat. Tidak kira sama ada bagi kategori sukan dewasa, kategori sukan di bawah umur 17 tahun ataupun kategori sukan di bawah 12 tahun. Ini semua sebenarnya untuk membuka peluang supaya mereka kenal mengenal, bekerjasama mencapai matlamat pasukan. Itu yang uniknya Liga Sukan Unity ini berbanding dengan sukan-sukan lain. Sukan-sukan lain matlamat utamanya untuk menang. Jadi mereka akan mencari yang terkuat untuk menang. Jadi soal etnik, soal latar belakang, pelbagai kaum, bangsa itu tidak dititik beratkan. Tapi di sini memang kita wajibkan sebagai syarat untuk setiap pasukan yang mendaftar mesti menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kumpulan etnik di dalam pasukan tersebut. Dan kumpulan etnik pula pemain ini tidak boleh hanya sekadar pemain simpanan. Dia mestilah pemain yang aktif. Mesti beraksi. Jadi itu syarat yang perlu dipenuhi. Jadi itu yang cantiknya dengan 23,000 penyertaan, dengan lebih 2,000 pasukan. Saya percaya banyak moment of unity, ice breaking telah berlaku dalam proses Liga Sukan Unity ini. Ni tak sabar nak tunggu ni. Menarik. Okey, tu harapan Kementerian Perpaduan Negara untuk kesinambungan dan juga impak jangka panjang yang ingin dicapai melalui Liga Sukan Unity ini juga. Pertamanya Kementerian Perpaduan Negara akan meneruskan Liga Sukan Unity ini. Saya belum 2 bulan lagi di kementerian. Dan apabila saya meneliti dan memerhati, ini adalah salah satu flagship aktiviti Kementerian Perpaduan Negara yang saya fikir berimpak tinggi dan berpotensi tinggi, dan seharusnya diteruskan dan diperluaskan. Dan sekiranya kalau tahun ini kita boleh mendapat 23,000 penyertaan, mungkin kita boleh sasarkan sehingga 50,000 di masa akan datang, atau mungkin satu masa nanti mungkin 1 juta menyertai di seluruh negara. Tapi saya juga ingin menyeru supaya lebih ramai pihak-pihak di luar sana, syarikat-syarikat swasta dan sebagainya, untuk sama-sama dengan kementerian untuk menjadi penaja dan sebagainya, supaya lebih banyak resources dapat kita gemblingkan bersama dan lebih banyak penyertaan dapat kita buka kepada mereka yang berminat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang mungkin tidak berpeluang disebabkan oleh kekangan sumber keuangan dan sebagainya. Jadi mereka ni perlukan bantuan. Jadi kita perlu bantu. Apa yang penting ialah matlamat menyepadukan rakyat itu dapat diperluaskan. Dan bayangkan sekiranya ada 1 juta orang yang kenal daripada Liga Sukan Unity ini, di tahun-tahun yang akan datang hampir semua orang boleh bercakap bahawa mereka pernah terlibat di dalam Liga Sukan Unity satu masa dahulu dan mereka menjadi alumni kepada Liga Sukan Unity ini. Dan dengan situ akan ada satu kebersamaan di kalangan masyarakat. Dan pada masa yang sama juga kita juga melihat untuk meluaskan lagi jenis-jenis sukan yang kita akan pertandingkan di masa akan datang. Pada kali ini kita cuma memperkenalkan sukan badminton, futsal dan juga netball. Mungkin tahun hadapan kita akan melihat kepada sukan rakyat, sukan tradisi yang kadang-kadang kalau kita tak ketengahkan akan dilupakan dan sebagainya. Dan juga e-sports mungkin. Dan juga turut mengambil kira bagaimana kita boleh memasukkan
golongan-golongan khas seperti golongan kurang upaya untuk turut sama. Mungkin ada kategori untuk mereka juga, untuk mereka sama-sama turut serta. Sebagai ini, sebab bagi kita inklusiviti itu penting. Semua mesti dilibatkan, tidak ada yang harus terpinggir di dalam kita melaksanakan program seperti Liga Sukan Unity ini. Kita kat arena ni kan tengah sibuk demam sepak takraw STL kan. Betul. Mungkin sepak takraw pun one of the Itu pun satu lagi yang boleh. akan masukkan Ya, nanti. ya. Request saya juga tu Tok Sri, kategori Masters Tok Sri, 40 tahun ke atas. Apa tu, yang lompat seterusnya. bergalah macam mana? Lompat pagar. Lompat boleh pagar. juga. Alamak, salah, lompat pagar. Terima Baik, kasih. Terima kasih so Terima much. kasih Suzana dan Faris. Terima kasih Datuk Seri Terima kasih diucapkan. kepada Astro Arena atas peluang yang diberikan kepada kementerian untuk berkongsi satu pengalaman yang kami semua amat bangga dengan pencapaian dan juga penyertaan daripada rakyat Malaysia seluruhnya. Terima kasih. Datuk Sri tak serik datang sini Tak serik. Nanti datang lagi tak? Datang lagi insya-Allah. Confirm datang yang pasti. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam, tentunya Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri diucapkan. Dan yang pasti je,